Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so kita nak sambung lukisan yang kelima, lukisan bell shape tu. Okey, so kita tengok soalan yang kelima. Okey, PZ di antara dia lebih besar dari A dan juga lebih kecil dari B. Okey, so kalau kita tengokkan A ni positif, B pun positif. So, dua-duanya berada di belah kanan. So, macam mana kita buat lukis dia kat bell shape? Okey, ni A, ini B. Okay, so dia nak kita lorek di antara A dengan B lah. Okay, so macam mana kita nak buat bell shape supaya kita boleh baca table? First kali, kamu ambil dulu A ke atas. A ke atas, okay, kalau saya buat dalam bell shape, dia jadi macam ni lah. Okay, kalau kat sini A. Okay, saya lorekkan semuanya yang lebih besar dari A. Okay, so kat sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi P, Z greater than A. Tapi soalan dia bukan nak kawasan berlorek selepas A ke atas ni. Dia nak sampai B ni sahaja. Okay. Dia lorek daripada lepas A sampai B, dia stop. So, apa yang kita kena buat? Okay, kawasan yang berlorek selepas A ni, kita buang kawasan yang berlorek selepas B. So, kalau dalam lukisan bell shape, dia akan jadi macam ni lah. Kalau ni B. Okay. Saya lorekkan. Okay, nampak tak kat sini saya guna simbol tolak. So, bermaksud kita lorek A, and then kita buang daripada B ke atas, so dapatlah kawasan yang ni. Okay, so dia akan jadi kat sini PZ greater than A minus PZ greater than B. So akan dapatlah kawasan berlorek ni. Okay, seterusnya kita tengok Z, soalan lukisan ke-6 Z lebih besar dari negatif B, lebih kecil dari negatif A. So, dua-dua ada negatif. So, lukisan tu akan berada di belah kiri. Negatif B, negatif A. So, ini kawasan yang dia nak. Saya lorek kat sini. Okey, macam saya kata tadi, table dia tak boleh baca kalau lorekan tu berada di belah kiri. So, apa yang kita buat? Kita shiftkan dia pergi ke kanan. So, bila kita shift ke kanan, dia akan jadi macam ni. Okey, kalau daripada tadi negatif A, kat sini jadi positif A. Kalau tadi negatif B, dia jadi positif B. Dan lorek di antara A dan B. Dan kalau kamu perasan, okay, lukisan ni, bila lepas shift, okay, ni asal dia, shift jadi macam ni. So, selepas di-shiftkan dia, dia jadi macam atas ni pula. So, formula dia akan jadi formula yang sama lah. Dia akan jadi PZ greater than A minus PZ greater than B. Okey, so settle untuk lukisan ke-6. Kita pergi pula pada lukisan yang ke-7. Okey, kali ni kalau dia melibatkan modulus. Okey, contoh kalau dalam soalan tu disebut cari probability Z less than modulus A. First kali kita kena open modulus tu dulu. So, bila kita open modulus untuk less than, dia akan jadi macam ni lah. Okey, so saya lukis dulu benda ni dekat bell shape. Okey, Z ni berada di antara negatif A dengan A. So, maksudnya negatif A ni, lukisan dia akan ada kat belah kiri ni. Negatif A. Dan untuk A ni pula positif kan? So, dia akan ada di belah kanan. Okey, mana kawasan yang dia nak? Di antara negatif A dan juga A. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, lukisan dia ni melibatkan dua kawasan. So, bila melibatkan dua kawasan, kita akan ambil total probability. Ini total probability. And then, kita buang apa yang soalan tak nak. Soalan tak nak less than A. Nampak tak kawasan kosong ni? Ni maksudnya soalan tak nak. So, kita buang less than A. So, lukisan akan jadi macam ni lah. Kita buang less than A. So, ini kita buang. Dan juga, soalan tak nak greater than A ni. So, kita buang juga greater than A. So, let's say kat sini grade A. So, greater than A yang ni lah. So, nampak tak? Bila total probability, saya lorek semua. Saya buang yang ni. Saya buang yang ni. So, dapatlah kawasan ni. So, penulisan dia akan jadi 1 minus P Z less than negative A minus P Z greater than A.
Okey, seterusnya pula. Okey, kan saya dah kata tadi dalam video yang sebelum ni, yang lukisan table dia tak boleh baca kalau dia belah kiri kan. So, kita shiftkan dia ke kanan, dia akan jadi sama juga PZ greater than A. PZ less than negative A ni, kita boleh tulis dia sebagai 1 minus PZ greater than A minus PZ greater than A. So, kalau kamu perasan, ini dengan ni benda yang sama, kita boleh ringkaskan dia lagi, dia jadi 1 minus 2 PZ greater than A. Okey, so settle untuk yang tu. Okey, kita pergi untuk lukisan yang terakhir, iaitu nombor 8. Okey, kita tengok masih lagi dalam case modulus. PZ greater than modulus A. So, sebabkan dia greater, bila kita open modulus, dia akan jadi macam ni. PZ greater than A or PZ less than A. Less than negative A, sorry. Okey, kita lukis dulu yang ni. Okey, lukis dalam bell shape yang sama untuk dua ni. So, untuk Z greater than A, so A ni berada di belah kanan. So, kat sini. Okey, so kita akan lorekkan belah kanan lah sebab dia kata greater than kan. So, saya lorekkan belah kanan. Okey, lepas tu kita buat pula lukisan untuk yang ni. PZ less than negative A. So, negative A ni akan berada di belah kiri. Okey. Dan kat mana kita nak lorek? Dia kata less than, so kita akan lorekkan dia di sebelah kiri negative A. Okey, so kita nak kawasan berlorek kan? So, bermaksud kawasan berlorek kita ada dua tempat. Yang ni dengan yang ni. So, apa kita kena buat? Kita kena total upkan diorang lah. So, dia akan jadi PZ less than negative A tambah dengan PZ greater than A. Dan saya dah pernah bagi tahu, table tak boleh baca belah ni, kita shiftkan dia ke belah kanan. So, dia akan jadi PZ greater than A tambah PZ greater than A. Okay, so disebabkan dua ni benda yang sama, so dia akan jadi 2 PZ greater than A. Okay, so selesai dah untuk lukisan normal distribution. So, saya stop dulu video saya kat sini. So, nanti untuk next video saya akan bagi example macam mana cara nak baca table, macam mana nak buat dia punya bell shape ni lagi. Okay, terima kasih.